Selamat petang semua. Ini petang lagi sekali. Renungan hari ini kita akan berasaskan buku Galatia bab 1 ayat 1 hingga 9. Oleh kerana kita kekurangan masa, saya bercadang kamu pause, berhenti sekejap video ini, baca dulu dari ayat 1 hingga ke 9. Apabila sudah baca, mulakan lagi sekali. Okey, saya mula. Dari surat ini, 9 ayat di bab pertama ini, kita sebenarnya boleh belajar banyak perkara. Tetapi hari ini saya mau sentuh 3 perkara saja. Nombor 1, kita mesti faham bahawa surat ini lain daripada surat yang ditulis Paulus kepada gereja di Rom, di Korin, di Efesus. Yang lain itu, Paulus selepas dia punya salam semua, dia memuji kesetiaan jemaat. Tetapi di sini, surat kepada Galatia, lepas dia punya salam, dia memberi keteguran. Kerana ada sesuatu yang tak baik telah berlaku. Jadi perkara yang pertama yang kita boleh belajar dari surat ini ialah ada masanya kita mesti berani menegur kita punya anak buah kalau mereka telah disesatkan. Kerana ini jalan di atas jalan yang lurus dan benar itu adalah sangat penting. Dan menegur kita punya anak buah kalau mereka sudah salah adalah tanggungjawab bagi kita semua. Kita tak boleh abaikan tanggungjawab itu. Kalau kita membawa satu manusia naik jadi percaya dalam Yesus Kristus, kita mesti asuhkan dia, jaga dia, dewasakan dia sehingga dia boleh berdiri kari. Lepas itu kita berikan dia kebebasan untuk berkembang diri sendiri. Tapi kalau kita dengar berita bahawa dia sudah terpesong, kita mesti dengan cepat ambil masa untuk menegur dia dengan cara yang mengasihi lah, bukan dengan kasar. Okey, jadi itu penting. Ini yang perkara pertama yang kita belajar. Ada masanya kita mesti tegur kita punya anak buah dengan kasih sayang. Perkara nombor 2 ialah kita dapati Paul sangat beremosi dalam 9 ayat ini. Macam mana kita tahu dia beremosi? Dari ayat 6 dia kata dia hairan bahawa dia anak buah ini dengan begitu cepat telah terpesong dari di Injil yang benar. Dia terperanjatlah kerana dia percaya bahawa Injil itu ialah kuasa, sangat berkuasa, yang boleh selamatkan orang, yang boleh memimpin orang. Injil ada kuasa. Tetapi Injil yang ada kuasa ini, dia punya anak pun boleh dipesongkan. Jadi dia hairan. Jadi kita nampak dia punya kehairanan. Dari ayat 8 dan 9 kita boleh nampak dia emosi. Dia kata itu yang orang yang mengajar palsu, yang mengajar Injil yang palsu, yang telah terpesong dia punya anak buah itu, mereka dilanakkan. Dalam bahasa Inggeris, eternal condemnation. Ini sangat kasar. Jadi kita nampaklah passion atau semangat Paulus mempertahankan Injil. Dan kita tidak hairanlah kerana kalau seseorang anak buah kita sudah dipesongkan, ini sangat dahsyat. Kalau orang sudah terpesongkan atau sudah percaya dalam Injil yang palsu,
dia akan kehilangan dia punya sukacita, dia akan kehilangan dia punya damai sejahtera, dia akan kehilangan dia berkat daripada kesetiaan, dia akan kehilangan pimpinan dari Roh Kudus. Dia tidak lagi memberi kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan akhir sekali dia akan dihakimi kerana dia sudah kehilangan dia punya keselamatan. Jadi dia sangat serius dan kita boleh fahamlah mengapa Paulus menggunakan bahasa yang begitu kuat sekali untuk condemn orang yang ajar ajaran yang sesat. Jadi kita patut juga mempunyai passion macam itu. Perkara nombor 3 ialah aplikasi pribadilah. Kalau ada ajaran yang sesat di dalam dunia, dan memang banyaklah dalam dunia ini, 20 century 21, abad 21 ini masih ada ajaran yang sesat. Bukan 2000 tahun dulu di Galatia. Hari ini pun ada ajaran yang sesat. Jadi kita mesti kaji diri sendiri dan tanya sama ada apa yang kita percaya itu adalah Injil yang betul. Dan juga kita mesti kaji diri sendiri, adakah dalam amalan Kristen saya buat dengan tidak sengaja dan dengan tidak menyedari bahawa ia salah, semua amalan yang salah. Ini sangat penting. Jadi macam mana kita akan tahu sama ada kita ini ikut Injil yang betul atau ikut Injil yang salah? Kita akan tahu kalau kita tahu kitab yang Alkitab. Jadi pengetahuan Alkitab itu sangat-sangat penting. Kerana itulah dasarnya, itulah asasnya untuk kita kaji diri sendiri sama ada kita punya amalan Kristen itu betul atau tidak betul ikut Alkitab. Jadi dasar atau asas Alkitabiah ini ialah dari Kejadian hingga ke Wahyu. Jadi kita mesti tahulah. Jadi saya sedar bahawa ini akan ambil banyak usaha dan masa. Tetapi saya syorkan bahawa kita cuba itu. Kita mesti tahu kita punya Alkitab, usaha, dan kita akan dapat berkat dari usaha itu. Jadi itulah renungan hari ini. 3 perkara yang kita belajar dari 9 ayat ini. Itu kadang-kadang kita kena tegur doa, kita mesti contohi Paulus punya passion, dan kita mesti kaji diri sendiri sama ada kita ikut yang betul atau ikut yang palsu. Tuhan berkati.